Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, cuba komen dengar kita dengar. Saya perlukan. Okey, hari ini saya tak ada apa? Um, Okey, cantik dengar Okey. So um, share dulu. Sekejap Hari ini sangat-sangat special sebab dah 12 hari dan pukul 12 setiap hari, alhamdulillah, saya dah live. Dan untuk hari ini, um, apa saya nak share sikit tentang cara hadapi masalah. Saya rasa yang dalam banyak hari ni yang paling special sekali. So um, saya akan share apa yang membuatkan kita bermasalah. Saya senaraikanlah. So apa yang membuatkan kita bermasalah dengan apa nama? Um, apa yang cara untuk mungkin cara dia kita pun dah tahu, tapi sekurang-kurangnya mungkin ada pendapat yang berbeza. Cuba komen sikit. Macam okey, sekejap. Saya kena tengok. Kalau contoh saya buat ni jadi tak? Sekejap saya buat full screen. Okey, tak boleh. Alright. Okey. Cantik. Alright. So insyaAllah hari ini special sebab kita deal dengan benda yang setiap hari kita ada, iaitu masalah. Sebab saya sendiri pun bila saya hadapi masalah, kita akan stres, tak nak jumpa orang, tak nak bercakap, hati berdebar-debar, rasa macam tak ada freedom, kebebasan tu kita tak dapat. Okay, komen lah, komen. Kalau contohnya dengar tak saya punya ni, saya risau tak ni pula, tak dengar pula. Okay. Kena tulis ni. Setiap hari 12 tengah hari 12 PM. Dan hari ni dah episod yang ke-12. Okay. So kalau contohnya jika anda ingin menjadi agent YMP, anda boleh layari bit.ly/channel YMP. Anda perlu tulis seperti yang di tertera. C tu huruf besar, YMP tu huruf besar lah, channel huruf kecil. Dia sensitif lah dengan huruf kecil besar, ataupun klik link dekat atas. Kalau contohnya anda tengok dekat Facebook, kalau anda tengok ni dekat YouTube, anda boleh klik link tu dekat bawah lah. Dan kalau contohnya anda nak beli direct Yuki makaroni, nak rasa makaroni kita yang makanan Itali rasa tekak Melayu, anda boleh dapatkan kita di bit.ly/Yuki makaroni premium. Sangat-sangat senang. So pergi je terus dekat website kita dan boleh terus bayar, dan anda tunggu sampai boleh dapat lah. Biasanya akan dapat hari yang sama kalau contohnya anda bernasib baik, ataupun hari yang besok, bergantung dekat berapa banyak order yang kita dapat hari tu lah. Kalau contohnya order hari tu tak banyak, mungkin anda boleh dapat hari yang sama lah, tapi biasanya anda perlu tunggu satu hari. Jadi jangan tunggu lagi untuk nak try order dulu. Dan lagi saya nak cadangkan adalah anda order melalui daftar agent pun daftar free pun. Dan bila anda beli daripada link anda sendiri, bila anda daftar agent, anda dapat satu website yang khusus, link yang khusus lah untuk anda sebagai agent, dan anda boleh beli link anda sendiri dan dapat murah lagi. Dan anda siap dapat commission lagi. Kan untung. Lepas tu kalau contohnya anda beli lebih sikit daripada satu, sebab satu rugi, beli satu mahal sikit. Kalau beli tiga, dia jadi murah lah. Dan mungkin kalau contohnya anda nak berkongsi dengan orang lain, anda boleh bagi dekat jiran anda. Jiran paling wajib. Jiran, kawan sekerja, tu paling wajib. So nanti bila contohnya, so far banyaklah kita dapat order repeat. So bila dia sedap, dia rasa nak order lagi, dan waktu tu anda dah dapat commission yang orang kata apa, yang lebih stable lah. Orang kata apa, sebab dah tak payah pening-pening lah. Sebab kadang orang order, kita punya tenaga penat, dan anda tak perlu keluar modal apa-apa pun. Biar je jiran anda atau kawan sekerja anda keluarkan duit untuk anda, dan anda just order je dekat website anda. Alright? Bagus tak bagus? Cuba komen.
Bagus ke tak bagus? Baguslah. Okay. So, untuk hari ni saya ada beberapa lah. 9, 10, 13. Wow, ada 13. Saya tak pasti sempat ke tak. Tetapi insya-Allah apa nama? Saya akan go through lah. Dia bestnya tentang masalah ni, yang biasa yang kita sebut adalah masalah adalah peluang. Itu adalah standard lah. Tapi saya nak lagi perkataan yang baru yang saya jumpa adalah apa nama? Bila kita ada masalah, um, otak kita ni, sorry, kita instead of kita berhadapan dengan masalah tu dia boleh bertukar menjadi kepada kita punya pembinaan, kita punya creation. Saya 10 tahun dulu, 5 tahun dulu, bila saya tak ada duit, saya saya tak bekerja. Saya rasa itu satu kesilapan yang macam makan masa yang banyak lah. Jadi apa yang saya buat, saya buat bisnes. So saya ambil masa terlampau banyak. Jadi kalau ada 5 tahun saya yang dulu, saya memang akan cari syarikat yang memang dia dah establish, dan kadang-kadang bukan establish sangat pun, sekurang-kurangnya dia sedang membangun. So saya akan bersama dengan company tersebut untuk saya bersama-sama untuk bangunkan company, dan saya tak payah susah payah pun untuk nak belajar bisnes lah apa benda. Saya just tumpang je daripada bos saya tu. So tapi masalahnya saya tak jumpa company saya yang, maksudnya company yang tengah grow up. So apa saya buat adalah, masa tu saya tak ada duit, jadi saya bina bisnes saya sendiri. Itu adalah masalah. Sama juga apa nama, bila saya fail untuk hafal Quran dalam masa 3 tahun. Alhamdulillah, yes, saya memang khatam 30 juzuk dalam masa 3 tahun, dan sebenarnya 2 tahun setengah. Tetapi dari sudut gagalnya adalah betul-betul ingat. Sebab saya baru first time kan khatam hafal kan. Jadi bila gagal tu, saya tak pandang benda tu sebagai gagal, tapi saya bina saya punya masa, saya punya otak, saya punya mindset saya bina untuk saya target apa nama, betul-betul boleh, kita panggil masyi lah. Masyi ni orang kata macam Al-Quran berjalan lah. So macam power lah. Dia punya, maksudnya pergi mana-mana tak payah buka Quran pun dah boleh, dan boleh tahu pula dia ni muka surat berapa, apa nama, um, hafal apa nama, ayat ni nombor berapa apa semua. Itu benda tu sangat-sangat best tau. Tetapi benda tu saya tak dapat. So apa yang saya bina adalah, saya tukar kepada saya punya target kepada 7 tahun. 7 tahun. So dia punya ayat dia, okay, sorry, saya teruskan. Macam contohnya syarikat saya, apa, ada berpuluh orang yang bekerja dengan saya, yang selalu kita ada selalu jumpa masalah dia, iaitu komunikasi. So apa yang kita bina daripada benda tu adalah apa nama, kita bina meeting yang tetap, yang bukannya berkala, yang ada tak ada, tapi dia adalah yang wajib. So kita bina meeting improvement, kita ada meeting direction, kita nak ada meeting, kita ada 4 serangkai. So benda-benda ni yang akan membantu untuk semua dalam saya punya team untuk bercakap dalam bahasa yang sama. Dan benda tu tak mudah, tapi benda tu lah yang kita panggil problem make, saya tak tahu betul ke tak saya mix creation. So problem ni membantu kita untuk nak apa nama, membina sesuatu yang baru. Dan ada beberapa sebenarnya yang membuatkan apa nama, saya senaraikan 13 hari ni. InsyaAllah saya cubalah habiskan 13 ni dalam masa yang pendek lah. So yang pertama sekali adalah isu dia, isu stres. Okey, kejap. Sebelum saya nak pergi kepada yang 13 ni, siapa nak tahu, cuba komen. Say I. Okey, cuba komen. Okey. Apa nama, sebelum saya nak pergi ni, kena faham yang bila kita ada masalah ni, kita akan kalau kita fokus kepada masalah, kita akan jadi orang yang of course benda yang tak bagus, yang tak best lah. Tapi yang bestnya adalah bila jumpa masalah dan membuatkan otak kita ni lebih kreatif, dan kita rasa nak create inilah yang kreatif, create ni samalah creation, kreatif pun sama juga, dia ambil daripada kreatif lah, maksudnya dia ambil daripada create jugalah, dia punya
kata asal tu. Itulah sebenarnya basic sebenarnya. Sebab tu ada orang sebut yang kadang-kadang bila kita minta doa, ya Allah berilah aku kekuatan. So apa yang Allah akan beri kita adalah lagi besar masalah supaya membuatkan kita makin lama makin lebih kuat. So itu yang bestnya dengan masalah ni. Jadi saya nak go through lah beberapa masalah dan mungkin dia adalah penyelesaian penyelesaian yang mungkin bukannya totally, sebab tak semua masalah yang yes, betul, semua masalah ada ubat dan dia semua tu berkait dengan agama. Tetapi kalau contohnya kita sakit perut, kita bukannya ataupun kita something yang macam ataupun orang mengandung kan, dia tak mesti kena berdoa aja semata-mata, tapi dia perlu juga bantuan manusia yang Allah dah turunkan kepada dia ilmu yang kena belajar bertahun-tahun, macam doktor tu kena belajar bertahun-tahun untuk nak menyelesaikan masalah manusia ni. Sama juga masalah psikologi. Yes, masalah psikologi mungkin ada orang setengah orang boleh membantu dengan baca Quran. Tapi masalah psikologi, maksudnya masalah dalaman pun sama juga macam masalah luaran. Jadi kalau contohnya kita sakit luaran, kita pergi jumpa doktor, sama juga kalau kita ada masalah psikologi ke, masalah otak, masalah minda ke, yang buatkan kita rasa macam nak bunuh diri ke, rasa macam ada shock, something yang berlaku dekat diri kita, shock, terkejut something yang membuatkan kita berubah 360, membuatkan kita jadi besar, kita punya kehidupan mess up gila. So apa yang kita boleh buat adalah bukannya sekadar semata-mata yes baca Quran tu bagus, tetapi kita juga kena faham apakah psikologi yang sebenarnya, apakah jawapan. Kita boleh cari jawapan dia. So ada beberapa benda. Yang pertama sekali adalah kita akan stres bila jumpa masalah yang kita tak capai cita-cita. Yang pertama, tak capai cita-cita. Kita akan rasa sangat-sangat stres. Sebab mungkin tak capai cita-cita ni mungkin apa? Kita punya target untuk nak siapkan projek tu tak siap. Kita panggil tak dapat awet yang kita nak, tak dapat isteri yang kita nak. Tapi kalau ada isteri memang itulah dia, tak dapat follower yang kita target, tak dapat target saving contohnya. Setiap kali kita nak saving je, kita punya target setiap kali bulan gaji aku nak 10%. Okay, kita kan plan 10% kita nak simpan, 10% kita nak sedekah, 70% kita nak kita nak berbelanja, 10% lagi mungkin kita nak buat emergency. Tapi masalahnya daripada 10% kita saving tu, mesti dekat tengah-tengah tu mesti akan ada isu yang terpaksa juga akan ambil 10%. Itu yang akan membuatkan kita lebih stres. So, nombor 2 adalah bila mana ada orang kritik kita. Siapa pernah kena kritik? Say I. Cuba komen. I. Simple je. Okay? Saya dah ubah. Saya nak bagi orang ramai komen. Sekali lagi saya tengok. Tapi tiba-tiba suara hilang. Cuba komen sikit. Macam. Okay. Okay, terima kasih. Ada Lokman. Lokman say I. Macam tu lah. Okay. Kita ada Koyum. Okay, terima kasih. Okay. So, ada orang kritik kita. Bila orang kritik ni yang membuatkan kita stres lah dalam kehidupan. Kritik, sama ada kritik kita ni bodoh, kritik kita ni pandai, kritik ni kita miskin, kritik kita kaya, kritik kita menyusahkan, kritik kita menyenangkan. Kau faham tak? Semua dalam hidup kita ni, apa benda side mana pun kau nak hidup, orang akan tetap kritik. Saya dah berada dekat semua situasi yang saya sebut tadi, semua saya pernah kena kritik. So kalau contohnya benda yang jawapan untuk tak kena kritik ni, okey, saya terus bagi solusi lah. Sekurang-kurangnya dia adalah kita nampak sedikit lah. Walaupun of course dia bukannya solusi ni, dia bukannya satu jawapan dia. Of course sebenarnya ada banyak. Sebab solusi kot. Contohnya kau ada satu masalah, sepatutnya ada 100 pintu untuk nak membuka masalah tu. Tetapi macam mana kita handle masalah tu, macam mana kita sebenarnya bergantung ke emosi kita. So kalau contoh emosi kita dalam keadaan tenang, kita boleh senaraikan apa benda yang solusi-solusi untuk
masalah yang kita hadapi. So kalau contohnya tak capai cita-cita ni, so kembali balik dekat kita punya, kalau contohnya ada orang tulis gancat. Siapa yang tahulah gancat tu. Gancat ni benda kita punya timeline lah. Timeline. Kembali balik dekat timeline kita. Ada setengah orang, macam contohnya saya punya live ni kan. Saya langsung tak tengok view ada berapa, sebab saya punya fokus bukannya pada view. Kalau contohnya sebab saya tahu kalau contohnya 100 hari yang pertama saya buat live berturut-turut, live saya memang confirm orang tak banyak pun, dan saya tak kisah pasal benda tu. Dan sebab tu kena faham kalau contohnya impian kita, adakah benda tu on track ataupun tidak. Dia punya jawapan dia, soalan dia, on track ke tidak. Macam sama juga macam tadi, isu ada saving kan. So kalau contohnya saving kita, contohlah gaji 1,000 contoh, lepas tu kita nak 10% ada dalam RM100. So tiba-tiba dekat pertengahan bulan kita terpaksa guna, bukan RM100, kita mungkin guna banyak juga RM80 daripada, maksudnya 80% daripada kita punya saving. Tapi saving tu ada ke tak ada. So yang jangan fokus yang benda yang memang tak boleh nak elak. Benda yang tak boleh nak elak tu memang kita tak boleh nak sedih. Tapi sebab tu dia ada buku orang tulis, hiduplah dengan sebahagian air yang ada, bukannya hidup separuh air yang tak ada. Ni air. Ada orang hidup dekat bahagian sini. Dekat bahagian sini. Saya tulis merah. Ni. Dia orang hidup dekat sini. Dia nampak benda yang dia tak ada. Benda yang hilang lah. Benda ni memang confirm tak ada lah. Saya lupa apa tajuk buku tu. Cuba komen kalau contohnya siapa tahu buku tu. Tapi nak kata ada orang lagi bagus adalah dia tengok benda yang dia ada. Ni ke hijau ni. Walaupun dia sikit. So dia fokus benda apa yang dia ada, bukannya fokus benda yang dia tak ada. Dan itu yang akan membuatkan kita akan lebih bahagialah. Kita tak nak dalam life kita ni dia jadi tak best. Kita kena enjoy kita punya life. Of course setiap orang ada dia punya masalah dia masing-masing. Tapi kalau contohnya, cuba bayangkan semua cuba kita zoom out semua manusia ada masalah dia masing-masing. Dan kalau semua manusia ni dorang punya impact terhadap masalah tu sedih, dia bosan, macam tak ada jalan keluar lah. Tengok macam mana dia punya kehidupan dia. Kan tak habis. Kita tengok daripada luar pun mungkin muka dia muram, kita tengok dia susah nak senyum. Benda-benda ni yang kita nak elakkan. So sebab tu ada live ni. Okay. So contohnya ada kritik pula. So kalau ada kritik, macam mana kita nak hadapi benda tu? So dia punya perkataan dia adalah AAK. Siapa tahu? Say I. AAK tu apa? AAK. Jawapan dia ada aku kisah. As long as kritik, lagi-lagi kritik yang tak membangun, kritik yang menjatuhkan kita. Ada satu kisah, ada sekawan katak ni, dia terjatuh dekat dalam bekas. Dalam bekas ada banyak katak. So dekat tinggilah dia punya bekas ni. So dekat atas ni macam perigi lah kot, perigi. So dekat atas ni kawan-kawan katak tu. So bila katak yang dekat bawah ni diorang nak lompat nak ke atas. So apa katak-katak ni bercakap dekat orang bawah, dekat katak yang bawah, member dekat bawah. Dia cakap, kau ni bodoh lah, bangang lah, kau memang kau dah jatuh, kau memang dah tak guna, kau memang akan mati, katak ni dekat bawah. Semua lama-lama semua ni katak-katak ni semua down, semua macam mula-mula diorang aktif lah, dia lompat non-stop lah. Tapi ada satu katak ni non-stop, dia akan lompat sikit-sikit dia jatuh, lompat sikit-sikit jatuh. Sama lah orang lain pun sama juga. Tapi dalam masa sama, bila kata-kata ni yang lain lompat, tapi dia orang dengar ni, dia orang punya kawan-kawan katak ni, kawan-kawan katak kau, dia kutuk lah, cakap bukan-bukan lah, macam cakap kau ni takkan berjaya lah, alah kau ni baru takap macam ni, kau boleh ke nak pergi jauh, lebih kurang macam tu lah. Tapi ada satu katak ni, dia non-stop, dia pergi, dia lompat lagi, berbulan-bulan. Yang lain ni semua dah mati katak dah. Tapi ada seekor katak ni non-stop sampailah satu hari tu
Kata-kata ni semua dah tak ada. Kata-kata ni semua dah tak ada dah. Semua dah tak ada. Ha, dah tak ada. Diorang dah mati dah. Diorang pun mati kata berbulan-bulan. Tapi yang satu kata ni, dia non-stop. Sampailah satu tahap, berbulan-bulan, dia pun lepas juga daripada bekas ni. So, apa yang membuatkan bila orang tanya dia, macam mana kau boleh lepasi daripada pergi tu, sedangkan kawan-kawan kau semua dah mati. So, lepas tu, bila kawan dia tanya dekat katak ni, so, katak ni cakap apa? Apa? Rupanya katak tu pekak. Katak tu pekak. Siapa pernah dengar cerita ni? Say I! Rupanya katak tu pekak. So, diorang memang tak dengar. Dia memang tak dengar apa benda yang kawan-kawan dia yang awal-awal tu cakap. So, nak cakap, sebenarnya kita tak pekak sebenarnya, tapi kita boleh buat-buat pekak. Dan kita boleh ignore. Lagi-lagi yang masalah tu bukan pada kita. Kalau contohnya kita terus menerus untuk dengar diorang punya kritikan ni, itu yang membuatkan kehidupan kita bergantung kepada hidup orang lain. Dia benda yang hidup kita ni, kalau kita bergantung benda yang rapuh, kita akan rapuh. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat-sangat kuat, insya-Allah kita akan jadi kuat. Lepas tu, maksud bergantung ni apa benda adalah tawakal. Tawakal ni maksudnya bergantung. So, berserah diri. So, apakah maksud tawakal tu sendiri adalah meninggalkan, bergantung lah. Maksudnya, ni tawakal yang sebetul-betulnya adalah meninggalkan ketergantungan kepada sebab tanpa meninggalkan sebab. Maksudnya, kalau contohnya kita betul-betul nak bertawakal, contoh kita dah buat sungguh-sungguh. Ni ramai orang lupa untuk nak bertawakal. Kita dah usaha, dah buat apa-apa, tapi kita lupa nak doa, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadamu ya Allah, ke atasmu ya Allah. So, tapi kita walaupun kita bertawakal, tapi kita tak boleh, macam contoh makan. Kalau contohnya kita berdoa, ya Allah, aku tawakal kepadamu ya Allah untuk aku kenyang ya Allah. Kita tak boleh tawakal. Yes, mungkin kalau contohnya dari sudut Allah, dia boleh buat apa sahaja. Allah boleh naikkan matahari, Allah boleh turunkan bulan. Tetapi kita tak boleh tinggalkan sebab. Okey, apa sebab untuk kita nak kenyang? Adalah makan. Makan ni kena usaha. So sebab tu kita boleh usaha dan bertawakal kepada Allah. Ni ramai orang tak buat dan mungkin orang lupa untuk nak tawakal. Okey, nombor 3 adalah kerja kita mess up. Maksudnya kita buat kerja apa-apa pun semua tak jadi. Buat tekan ni tak jadi, tekan ni, lepas tu kita tukar. So apa yang kita boleh buat adalah plan, susun, balik elok-elok kerja kita. Fokus buat sampai jadi. Barulah tak stres. Ni kerja sikit lompat. Macam mana tak stres? So sebab tu insya-Allah saya akan stres lepas saya live yang ke-1000, tapi mungkin saya punya viewer tak bertambah. Itu mungkin yes, tapi saya tunggulah 1000 dulu. Sebab tak fokus. Belum habis lagi kita buat the best lagi buat benda tu. So kita dah pergi tukar dah tempat lain. Kan dah tak best? So seterusnya. Nombor 4. Kita ni laju. Nombor 4. Masalah kewangan. Yes. Ni masalah yang mungkin anda tak ada, mungkin anda ada, yang ataupun mungkin tengah ada, yang mungkin akan datang pun memang akan ada lagi. So apa yang kita boleh buat adalah, bukan apa yang kita boleh buat ada, yang saya sebut jawapan dia adalah sama. Kena faham, bila duit kita tak ada. Okey, duit ni dia dalam kurungan apa? Dia ada dalam kurungan kita panggil resources. So resources ni kalau contohnya mengikut resources, ataupun kita panggil Allahumma salli ala Muhammad, resources ni adalah
bahan mentah lah, bahan mentah, resource bahan mentah, ataupun kita punya supplier. So sebenarnya resources ni kita ada dua jenis resources. Satu, resource yang limited. Limited. Satu lagi unlimited sebenarnya. Yang ramai orang fokus adalah dekat limited ni. Contoh limited ni apa benda? Duit. Apa lagi? Masa. Kita ada 24 jam je limited. Apa lagi? Entahlah, saya pun tak tahu. Dia boleh, saya pun tak tengok balik apa ni. Yang saya lupa nak buka balik buku yang Tony Robbins tu. Tapi dia sebut ada dua jenis resources. Ada dua jenis. Tapi kita boleh pilih tau resources kita nak yang mana satu. Selalu boleh gitu. Saya tambah tolak. Oh, dia jadi tu. Okey. Okey. Limited dengan unlimited. So, ada benda yang unlimited adalah apa benda tau? Idea. Yes. Kreatif. Ni semua dia apa ni? Apa nama? Ini semua sebenarnya membuatkan kita ni sebenarnya unlimited. Yang kita ni tak ada had. Contohnya maklumat ataupun ilmu. Kita ada Google, ambil kau Google. Yang sebenarnya semua ni adalah membuatkan kita akan jadi jadi kreatif. So kalau contohnya kalau contoh kadang-kadang bila kita ada banyak sangat duit ni, dia akan membuatkan kita terlampau leisure ataupun kita tak push otak kita untuk nak pilih jalan yang tak menggunakan duit. Sebab dia ada duit, dia rasa macam okay, tak apa, I will spend a lot of money because I have a lot of money. So sebab ada pernah cerita, kalau korang tengok cerita Muhammad Sallallahu Muhammad Three Idiot. Cerita Three Idiot kan ada dia tanya dekat virus tak hasti budik tu. Kan dia tanya awak akan dapat pen ni, pen pen ni kalau contohnya tulis dekat diorang, pen kira mahal lah, berbilion lah orang habis pen ni, dan saya akan bagi pen ni kepada sesiapa yang sesiapa yang bagus. Okay, sesiapa yang bagus. Sebab ini adalah pen untuk orang tulis dekat bulan. So pasal siapa ni tanya yang rancho dadas apa nama? Rancho das cancat. Rancho das cancat tu angkat tangan. Yang siapa ni lah, yang hero tu lah, dia angkat tangan. Kenapa tak buat pensel je? Sebab kalau pen kan dia ada ball pen yang membuatkan dia terawang-awang semua. So lepas tu dia tanya kenapa tak buat guna pensel. Dan yes, memang benda tu sebenarnya dah pernah berlaku. Yang sebenarnya bila orang dah spend dah berbilion, pen yang tak membuatkan ball pen tu dia terbang ke udara. Sebab contoh nak salin nota, instead of dia habis berbilion, so dia spend lah dekat, sebenarnya baik guna pensel je. Pensel tak ada kos apa-apa, mungkin kos bulan je dia punya nak mahal je. Tapi last kali tu virus tak hati budi tu dia adalah jawapan, dia kata sebab pensel ni nanti takut patah. So nanti bila patah pensel tu dia boleh kena mata orang apa semua jawapan. Nak kata yang kalau contohnya dia tak ada duit, dia memang akan pilih untuk pilih untuk pensel. Tapi masalahnya kau dah pergi bulan tu, mesti kau ada banyak duit. So sebab tu dia spend untuk nak untuk dapatkan satu pen. Okey, saya bagi contoh lain. Ada satu kilang ni dia buat sabun. So bila sabun dalam sabun tu, lepas tu dia letaklah pack. Dalam dekat luar ni pack. Saya pun tak kerti lah, dia cantik pula. Pack ni sabun. So bila dia bila dah orang kata dah sampai ke supplier ni, contohnya dia punya kilang lah. Dia kan ada banyak kan, macam contohnya orang letak sabun, lepas tu kan ada dia punya ni lah, dia punya mesin yang macam letakkan mesin. Rupa-rupanya sabun ni kadang-kadang dia licin, so sabun tu akan terjatuh. So bila dia sampai dekat supplier, ada isu yang supplier dapat
Satu memang dapat sabun, yes memang betul dalam pack tu ada sabun. Ada isu yang dalam pack tu tak ada sabun. So supplier ni marah. Jadi kilang ni apa yang kilang ni buat? Dia orang spend berbilion untuk dia nak bina apa nama mesin X-ray untuk tengok adakah ada ke tak sabun kat dalam. So bila tak ada sabun akan ada orang yang akan ambil, so dia ada mesin X-ray. Sorry. Contoh ni. Ni last ni dia punya checkpoint ni. So kan ini kan belakang ni ada juga kan. So dia pergi ke arah sini lah. So akan ada orang tengok dekat sini, jaga mesin ni yang mahal ni X-ray sabun nama dia. So bila contohnya orang ni tengok oh tak adalah sabun kat dalam ni. So bila tak ada sabun kat dalam ni, apa yang orang ni buat adalah dia ambil kotak tu, dia buang lah. Dia buang dalam sampah. Buang tu sampah. Dia ambil, dia buang. So kalau tak ada lagi, dia ambil, dia buang. Kalau tak ada, dia diteruskan. So bila dah spend habis berbilion lah untuk nak X-ray ni apa semua, so ada duit, kau boleh spend kot. So apa yang tiba-tiba ada seorang pekerja dia masuk, tak tahu manager yang untuk jaga orang-orang yang tengok X-ray ni. Sebenarnya X-ray ni dia ada banyak lah, sebab dia ada banyak department kan. So ada department A lah, B lah. So kena ada seorang manager yang kena jaga X-ray ni. So bila ada ada seorang manager dia baru, betul dia cakap bila dia tengok ni, sebenarnya apa tujuan X-ray ni dibuat. Betul dia kata sebab kita ada isu yang bila sampai kat supplier, tapi alhamdulillah sekarang selesailah masalah tu. Bila sampai kat supplier, sabun tu diorang tak dapat. Diorang dapat benda ni sebab kadang-kadang sabun tu licin lah, mesin tu dia tak termasuk sekali dengan sabun tu lah. Adalah isu macam-macam. Tapi kebanyakannya sebab sabun tu dia licin lah. Saya pun tak tahu macam mana dia tergelincir lah. So manager dia cakap, kenapa susah-susah? Kenapa kau tak beli je kipas? So kalau contohnya kosong dekat dalam ni, apa yang akan terjadi dekat plastik ni? Plastik tu akan terbang lah. Beli kipas. Kipas. Cing. So jimat. Apa yang dijimat? Satu, kos X-ray. Dua, kos orang. Tiga, apa benda lah? Tu je lah tiga kos. Tapi kos ni pun dah besar sangat-sangat. Yang sebenarnya kalau contohnya sebab dia ada duit, sebab tu dia spend. Sebab tu ada setengah orang dia spend benda-benda saya baru baca tajuk tu tadi. Masa muda hari kita akan resourceful bila kita tak ada duit. Resourceful. Siapa perasan kalau contohnya dia ada duit, dia gaji, pada awal gaji, dengan akhir bulan ataupun dia dekat tengah-tengah bulan, duit dia dah tak ada. Beza tak cara dia makan? Walhal dia masih lagi boleh hidup. Tapi cara dia makan dengan masa dia ada duit dengan tak ada duit, sebenarnya sama je, bukan sama. Maksudnya dia, of course apa beza. Tapi itu yang ada saya baca tajuk dekat Facebook pagi tadi ke bila pagi tadi kot. Apa tajuk dia? Bagaimana orang pandai urus duit, mengeluarkan macam mana? Bagaimana orang yang banyak duit buat keputusan bodoh untuk duit. Lebih kurang macam tu ada punya tajuk. So nak kata bila ada banyak sangat duit ni, dia akan membuatkan kita terlampau jadi bodoh. Sebenarnya bagus sebenarnya. Kita ada masa yang panjang, kita rasa susah. Dan even saya sendiri pun banyak kali berlaku bila duit kita kosong ni, kita jadi pandai manage, jadi dan benda tu kita kena letak dekat dalam otak kita, kena always letak dalam otak kita, what if kalau contohnya suatu hari nanti kalau aku ada duit, aku masih lagi aku nak manage duit ni dengan baik. So kita tak nak benda tu berubah lah. Okay? Even sebab tu ramai orang yang betul-betul bankrupt adalah selepas betul-betul dia ada banyak duit. Okay? Nombor seterusnya, kenapa dia ada banyak ni benda-benda yang menyebabkan dia stres ataupun kita panggil cara hadapi masalah lah. Masalah yang ada, ni masalah saya letak sebelah kanan ni. Ni saya alih sekejap.
jauh sikit. Okey, ni masalah yang ada, masalah yang bakal ada, masalah bakal ada. Tolak ni penyelesaian lah. Penyelesaian. Terusnya, nombor 5. 5 putus kawan. Ni orang muda-muda ni selalu yang kena ni. Putus kawan, putus cinta. Ini semua ni tajuk-tajuk ni semua saya boleh buat satu tajuk. Tapi saya kecilkan je lah. Maksudnya saya boleh bawa ni sejam, ni sejam. Ataupun putus cinta. So ada kata-kata, saya nak bagi korang penyejuk hati lah. Apa nama? Diorang buat kajian. Saya tak tahu kajian ni betul ke salah ke, tapi nampak macam betul. Diorang kata apa? Sebenarnya dalam dunia ni, kau bayangkan, dalam dunia ni 1% je sebenarnya manusia yang dia always, dia bukan always lah, sebab dia tak selalu, dia akan jumpa the one buat kali pertama. Saya dalam 1%. 1%. Dan sebenarnya tak ramai orang duduk dalam 1%. Faham tak? Okay, the one ni maksudnya bahasa Melayu kita ni adalah cinta pandang pertama. Maksudnya dia tak pernah putus cinta. Sebenarnya 1% je dalam dunia. Dan sebenarnya kalau contohnya korang ni, anda ni dekat dalam selalu putus cinta lah, putus cinta balik orang yang sama lah, ataupun putus cinta dengan orang lain lah, ataupun ikut lah mana-mana lah. So anda sebenarnya berada dekat dalam golongan 99%. Tetapi sebab sebelum ni kita pernah bawa cerita pasal tajuk cinta lah, apa benda semua. Tetapi bukan jadikan sebagai benda ni sebagai benda yang main-main, yang membuatkan kita rasa macam rupanya benda ni biasa. Tak. Jangan biasakan benda yang salah ni. Tengah cas. So kena hati-hati untuk nak buat benda ni. Tetapi dari sudut saya nak bagi bukan nak kata normalisasi lah, cuma nak kata yang nak kata common pun kita tak boleh jadikan benda tu common. Tapi pertama yang boleh kita nak sedapkan hati adalah itu adalah biasa. Bagi orang yang tak jumpa, orang kata apa, tak matchmaking lah, sebab kita baru jumpa dia, mungkin tiba-tiba kita ada masalah, baru jumpa, kita baru kenal dengan dia, lepas tu nanti kita akan Allahumma salli ala Muhammad, adalah bergaduh ke isu yang mungkin masa bercinta tu awal-awal, kita rasa macam kita lah sama, warna yang kita minat tu warna sama, tetapi bila dah mungkin dah lama sikit bercinta dengan orang dia, ataupun kita dah suka dengan orang tu, kita tak confess ke apa, baru tahu kentut dia busuk, baru dah tahu dia punya side buruk dia. Tapi biasanya orang yang bercinta, selagi sebelum dia nak bertunang ataupun berkahwin lah, biasanya orang bertunang kan, dia akan nampak semua je benda baik. Sebab tu untuk kalau contohnya kita stres dengan benda ni, satu, jangan terlampau stres dengan benda ni, itu adalah common. Tapi ada satu lagi set balik adalah kalau contohnya kita masih lagi dalam perhubungan lah, perhubungan yang kena faham, manusia tak perfect, manusia tak sempurna. Tapi kita boleh cari, sebelum kita nak cari orang yang betul-betul sempurna ni, kau sempurnakan diri kau dulu. Kalau kita nak cari orang baik, kita kena jadi baik dulu. Right? Okay, nombor 6. Nanti kita akan go through lagi lah. Nombor 6, kita akan stres bila mana kita buat benda yang bodoh. Mesti dalam kehidupan kita, kalau kita betul-betul go through balik, mesti akan ada sekali ataupun 2 kali. Tapi kalau saya banyak kali lah, yang kita dah buat keputusan yang saya rasa macam kalau tengok balik kan, bodohnya kenapalah aku buat benda tu. Dan benda tu, kalau contohnya semasa benda tu berlaku, kalau sekarang yang anda tengah tengok ni, benda tu memang anda tengah membuatlah sesuatu benda tu. Kenapalah aku tak buat keputusan? Kenapa aku pilih keputusan ni? Contoh, kenapa aku buat benda ni? Dan benda tu mungkin terimpak dia, mungkin ada setengah orang impak dia bertahun-tahun. Even saya sendiri pun ada je benda yang saya rasa saya dah buat benda tu dah 5 tahun yang lalu dah.
5 tahun yang lalu yang saya buat dan saya rasa benda tu bodoh, benda tu masih lagi terimpact. Kalau kita masih lagi stres dengan benda tu, saya tak nak cerita yang macam mana nak selesaikan. Kalau boleh janganlah buat benda bodoh, kau kenalah cari ilmu. Saya tak nak cerita benda tu dulu. Tapi saya nak cerita apakah dia punya, kita tak nak stres dengan benda tu. Macam mana kita tak nak stres dengan benda tu adalah kita kena faham dia punya kebaikan dia adalah sebenarnya tu menandakan kita berani buat sesuatu yang baru, sebab bila masuk baru, sebab bila kita kata apa nama dia benda yang tak bodoh, maksudnya lawan kepada benda yang tak bodoh ni adalah perfect. Lawan perfect. Even orang perfect tu mungkin banyak kali dia buat benda yang bodoh, mungkin. Itu dia punya kebaikan dia lah. Okay, so sebab kadang-kadang orang yang bodoh ni, yang dia rasa dia buat benda yang bodoh ni, dia akan dapat banyak gila pengalaman. So itu yang best. So bila dia lagi-lagi, tapi kalau contohnya ni, janganlah nasihat ni pada orang yang dah umur 40, 50. Dan mungkin 40, 50 pun still ada banyak lagi orang buat keputusan yang salah dan bodoh. Bukan nak kata ni, tak kisahlah apa-apa benda yang tak tahulah, saya pun tak tahu. Sebab manusia kot, tak boleh nak lari daripada kesalahan dan kebodohan ni. So tapi setiap daripada kebodohan ni dia akan ada, kalau contoh kita akan tengok balik, setiap daripada yang tak bagus yang kita buat ni akan ada jambatan kepada satu benda yang kita buka pintu yang baru. Sebab tu itu yang best. Dan dia akan pergi kepada sambungan nombor 7, iaitu ada orang marah atas benda bodoh yang kita buat tadi. Kita pun stres dengan benda ni. So apa yang kita boleh buat untuk yang ni adalah, sebab akan ada bendanya. Kalau contoh kita ada buat tersalah ke apa ke, yang pertama sekali jangan lari, face it. Face it. Berdepan dengan masalah, jumpa dengan orang tu, aku minta maaf. Benda tu tak senang. Tapi once kalau contoh kita dapat breakthrough, sebenarnya kadang-kadang kalau kita dapat minta maaf tu, tantang respon pada orang yang kita bercakap dengan buat benda bodoh tu, dia adalah sangat-sangat berbeza. Even itulah benda yang saya buat baru je sebulan yang lepas. Ada benda isu yang saya sangat-sangat takut saya nak keluarkan, tetapi saya buat keputusan. Saya kata dan isteri saya juga sokong saya, selalulah support saya untuk bantu untuk nak face it. Adalah masalah dia, sebab saya dah buat keputusan bodoh pada 1 tahun lepas, tapi pada membuatkan ada orang marah disebabkan keputusan saya yang bodoh tu. Tapi apa yang saya buat adalah face it, berjumpa dengan dia orang, minta maaf, ceritakan apa yang berlaku. Kena cerita apa yang berlaku sebenarnya dan apa yang membuatkan kita buat keputusan tersebut, apa yang menyebabkan keputusan tersebut jadi salah. Dan benda tu kadang-kadang benda tu yang kita tak boleh nak lari dalam hidup ni. So apa yang kita boleh buat adalah face it, berjumpa dengan orang tu, cakap minta maaf, cerita balik. Dan insya-Allah hidup kita akan jadi lebih tenang. Kita alhamdulillah hidup saya sangat-sangat tenang sekarang. Saya tak diganggu dengan hantu-hantu hantu-hantu masalah saya yang saya sendiri ada. Of course sekarang saya masih ada lagi masalah. Tapi manusia ada masalah kan. Tapi saya happy dengan masalah yang ada. Sebab itu akan membuatkan setiap masalah yang ada, saya beritahu tadi, dia adalah creation. Dia akan membuatkan kita akan membuat benda yang baru. Dia akan membuatkan dia adalah jambatan kepada kita yang level yang baru. Semalam saya dah cerita pasal level kan. Okay, seterusnya. Dah sikit lagi dan habis dah. Nombor 8, rasa hidup tak berguna. Bangun pagi-pagi, hidup tak berguna. Bangun pagi-pagi rasa macam lost, tak tahu apa benda nak buat. Sama ada kerja tak ada, ataupun kerja tak banyak, ataupun kerja terlampau banyak pun ada juga. Kita rasa lost, kita tak nampak big picture sebenarnya. Itu dah terjawab. So untuk nak dapat benda ni adalah kita kena nampakkan big picture dan terus eksperimen.
Tak apa, tak ada masalah. Terus eksperimen, teruskan buat dan belajar. Ambil ambil benda ni sebagai satu peluang, opportunity kita untuk um, belajar lebih. Dia seronoknya bila kita ada rasa perasaan macam ni, kita clarify balik. Apa yang membuatkan perasaan kita yang tak berguna ni jadi tak berguna. Faham tak? Contoh, satu hari kita bangun pagi, kita rasa macam, oh shit, aku dah bangun pagi, aku tak tahu aku nak buat apa. So clarify balik, okay, apa yang membuatkan kita tak tahu nak buat apa. So mungkin kita tak tahu nak buat apa ni sebab benda yang paling satu-satunya lah jawapan saya yang paling sangat saya boleh jawab adalah, of course, sebab sebenarnya saya tak nak jawab benda ni. Sebab saya cuba cari jawapan yang lain. Tapi memang dia punya jawapan dia adalah memang sebab orang tu tak ada hala tuju. Dia rasa bila dia tak jelas apa benda yang dia nak. Sebab tu bila kita jelas apa yang kita nak, kita sendiri yang kita nak, insya-Allah kita akan hidup kita ni akan lebih seronok. Okey. Nombor 9. Kalau contohnya kita dah buat kan, rasa macam tak boleh pergi lah. Aku rasa aku tak boleh pergi lah. Aku rasa macam kita dah buat benda ni, aku rasa macam tak boleh lah. Padahal kita dah plan apa benda semua, kita dah spend banyak-banyak, rasa tak boleh. Rasa tak boleh go. Cannot go. Orang Kelantan sebut. Cannot go. Rasa tak boleh go. Tak boleh pergi. Dah buat ni. Rasa macam okay, aku setuju lah nak ambil department ni. Aku rasa okay ni kat sini. Lepas tu rasa macam, dah buat-buat kan, tak jadi. Dah buat macam, aku tak nampak lah lu tuju. Walau dah nampak ni. Tapi sebab dah ni, jawapan kepada rasa tak boleh go ni adalah, yes, trust the process. Kena faham? Impact akan datang selepas, untuk awal-awal start always dah ada, sebab impact 100% tu adalah datang daripada selepas 80% kita punya usaha. Selepas. So jangan give up, teruskan buat. Trust the process. Nampak dah kita dah nampak ala tuju, okey apa benda nak buat. So apa benda yang kita buat ni walaupun benda yang sama tapi kita nampak bertambah. Pada siapa yang buat bisnes, tengok balik sales kita, tengok rupanya kita tengok macam sales kita tak banyak, tapi bila check balik semalam pun saya baru ada isu benda tu. Saya rasa macam bisnes ni macam tak ni, tapi bila tengok balik sales banyak, database ada. So rupanya, dan memang start bisnes kebanyakan ni memang sales banyak tu. Baru macam okay, insyaAllah ni memang boleh pergi jauh sangat dengan apa yang kita plan apa. Then trust the process. Bukan rasa tak boleh go ke, lepas tu tiba-tiba nak salahkan market lah, tiba-tiba salahkan PKP lah, tiba-tiba banyaklah benda-benda lain. Sebab tu penting sangat-sangat untuk trust the process. Dan saya beritahu impact ni adalah datang selepas 80% kita usaha. Saya 5 tahun yang dulu, saya zero, tak tahu apa-apa tentang FBX ke apa benda pemujadah ni lagi, tak tahu. Tapi apa yang saya percaya adalah trust the process. Saya tahu kalau contohnya saya terus belajar daripada orang yang dah power gila-gila, yes, mungkin saya tak faham sangat the big picture dia. Aku tak faham sangat kenapa buat iklan. Tapi saya buat je lah. Trust the process je lah. Okay, nombor 10. Okay, lagi dah nak habis dah. 13 je. Saya nak habis 13, lepas tu kita tutup. Nombor 10. Ni biasa orang buat. Setiap hari ku rasakan hidupku sama. Hidupku sama. Ini masalah ramai juga orang hadapi ni. Dia sebab tu beza. Sebab tu penting. First, kita tahu apa kita punya impian. So, nombor 2, kita tahu beza antara progress lawan movement. Ada orang dia seronok buat movement. Yes, dia memang seronok, tapi dia tak ada progress. So bila tak ada progress, dia tak akan nampak impact dia dekat sini. 80% tu dia dah tak nampak impact dia. So rugi je lah semata-mata. So bila dia tahu, aku buat benda ni, aku buat benda ni. Sama juga macam saya buat ni. Saya dah 12 episod,
tak ada apa-apa pun, macam tak ada apa-apa perubahan, hidup saya tak ada apa-apa. Tapi hidup saya ada banyaklah perubahan. Saya dapat apa nama mandi lebih awal, saya akan dapat sebenarnya satu hari 1% ni sebenarnya bukan untuk orang lain pun, sebenarnya untuk diri sendiri. Tapi sebenarnya nak kata apa nama saya tengah kumpul untuk buat benda ni sebab saya tengok semalam ada orang, saya baru, sebab saya dalam circle saya title tu dia baru je post dekat dalam grup dan saya pun bengang tu bukan bengang sebab apa, bengang sebab kita rasa macam dia boleh capai kot, sebab dia kata dia dah buat live 2 tahun ke 3 tahun betul-betul, dia dah ada 400 video, bayangkan 400 video yang 1 jam, so dia dah ada 400 jam dia punya video untuk dia nak terus bermanfaat kepada masyarakat. So saya ni tak ada apa-apa, so apa yang saya buat, so saya cuba create daripada masalah tu, saya create, saya usaha untuk, sebenarnya bukannya untuk orang lain pun, yes, kalau contoh nak tengok semoga bermanfaat juga, dan dalam masa yang sama saya pun usaha untuk di sini saya, sebab even saya pun setiap hari pun saya sendiri akan belajar satu hari 1%, sebab bila saya nak terangkan ni, sebelum ni saya mungkin saya ready 2-3 minit je, 2-3 minit okey tulis sebab semua dah idea. So bila idea dah habis, apa yang saya kena buat? Saya kena tengok video, saya kena bercakap dengan orang, saya kena buat survey, saya kena Google banyak gila, saya kena baca benda apa yang membuatkan yang benda ni baru lagi. Lepas tu saya create lagi dan connect lagi dengan benda ni. So walaupun saya buat benda ni hari-hari sama pukul 12, setiap hari pukul 12, setiap hari satu hari 1%, tapi saya nampak progress. Dan itulah membuatkan saya motivate saya akan terus shoot gila-gila punya nak buat benda ni. Of course, ada tak hari saya dalam sepanjang 12 hari ni, ada tak saya down? Ada tak saya rasa tak nak buat? Of course ada. Yes, ada. Tapi apa yang saya ada insyaAllah saya terus berproses. Saya insyaAllah, saya percayalah. Kalau contohnya tak ada pun, saya tak kisah pun. Saya punya live saya yang ke 1000, mungkin live saya yang ke 100, dia akan ikut. Dia punya mata tu. So kalau contohnya live saya ke 100, insyaAllah ada 100 mata nanti. Okay? So insyaAllah saya tapi paling penting doa lah daripada semua, insyaAllah, dan insyaAllah dah, dan 100 episod saya yang ke 100 dia takkan sama dengan episod saya yang sekarang. Tak tahulah tak sama tu macam mana, tengoklah macam mana. Jadi sekarang ni saya baru guna nota, mungkin yang lain saya akan guna real punya projector ke apa benda, mana lah saya tahu kan. Tapi insyaAllah saya punya target tu sangat-sangat jelas. Alright. Lagi 10 minit. Okey dah habis lah. 11. Nombor 11. 11. Kawan kita yang menyakitkan hati. Ni pun boleh tahan tak? Kawan menyakitkan hati. Menyakitkan hati. Kalau contohnya dia bukan rakan sekerja, apa yang kita boleh buat? Block dia. Settle. Nombor 12. Kalau contohnya dia kawan sekerja, cakap dengan dia, jumpa dengan dia, face it, step up your leadership, jumpa dia, cakap, aku tak suka perangai kau macam ni. Biarlah dia sakit hati pun daripada kau yang sakit hati selama ni. Dan orang yang kawan, kalau contohnya kau betul-betul kau sedar diri kau sebagai kawan yang bagus, kau tak akan biarkan dia jadi teruk macam tu. Kalau contohnya dia dah terkena kat engkau, dekat diri kau dah tak suka dia, kau jangan biarkan dia macam tu. Yes, betul. Selemah-lemah iman adalah benci dengan hati. Tapi kau kawan sekerja kot. Dan kawan kalau yang paling teruk adalah kawan yang tolak dia dengan masuk neraka. Maksudnya dia kalau contohnya dia buat macam tu dekat kau, mungkin dia buat macam tu juga kat orang lain. So jumpa dia, cakap aku tak suka kau buat macam ni. Daripada kau simpan, kau cerita kat orang lain, aku tak suka dia, kan membuatkan orang lain berpandangan persepsi yang buruk terhadap orang tu. Walaupun mungkin kita nampak je macam tu, dan mungkin dia ada sebab dia yang lain, dan mungkin banyak kemungkinan, dan mungkin dia adalah macam tu je kita pandang dia masa dekat depan kita je. Orang lain mungkin ada masalah. So itu yang membuatkan kita macam ini, saya terus beritahu, maksudnya step up leadership dan beritahu dia. Okay, seterusnya 12. Kenapa dah? Sentiasa takut dengan masalah. Benda ni kalau takut ni sama juga macam kita takut binatang, kena face it. Kena tahu betul tak apa yang kita takut.
Contoh takut hantu. Betul tak hantu tu? Kalau betul, apa benda yang kita takutkan? Dia takut kita gigit. So, kalau contohnya ada sejarah family kita, ada tak benda-benda berlaku macam tu? Ataupun benda tu hanya orang cerita dalam movie saja. Dan nombor 13, dalam sekali. Bella, yang ni tak ramai yang saya dengar. Tapi dia adalah, saya nak bagi tahu dia ibarat masalah jugalah. Bukan ibarat masalah. Macam kita realize. Benda ni, saya macam mana nak cakap? Tak apa, okey. Jawapan nombor 13 ni adalah orang takut mati. Of course, saya pun pernah menghadapi benda ni. Dan memang sekarang, siapa yang tak takut mati kan? Sebab bila kau tahu diri kau ni tak banyak amalan, tak banyak pahala, tak ada lagi yang macam amalan yang berterusan yang kau rasa insya-Allah kau memang confirm boleh masuk syurga, memang confirm kita memang takut. Tapi apa yang kita boleh buat adalah, kalau kita takut mati apa? Betul, orang yang paling bijak Nabi sebut adalah orang yang selalu ingat mati. Bila orang yang ingat mati ni, apa benda yang dia akan buat selalu? Dia akan, ni saya kena tulis besar sikit, special. Saya tulis dua row lah. Dia akan sentiasa okey, cepat teka. Dua row lah. Dia akan sentiasa bersedia. Sebab tu daripada episod pertama sekali saya dah sebut apa tips dia. Nak kita semua ni sebenarnya apa yang kita prepare, dan even yang 1 hari 1% ni, kita tengah prepare sebenarnya untuk kematian kita. Sebab apa guna kalau kita hidup ni tapi kita tak ada apa benda yang kita boleh bawa sampai ke mati. Tak best lah. So saya rasa itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Hari ini 13 benda kita belajar. Semoga anda dapat belajar banyak gila pada hari ini. Dan saya akhiri dengan promote. Kalau contohnya anda ingin menjadi kita punya agent, anda boleh follow lah kita punya link kita, bit.ly/channel YMP. Dan kalau saya nak beli direct, terus kita punya makaroni, nak rasa kita punya makaroni, anda kena rasa sekali seumur hidup Yoki makaroni premium. Okay, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, bye semua.